Saya akan bercerita mengenai faktor-faktor tercetusnya Revolusi Cina 1911. Revolusi Cina pada abad ke-19 bertujuan untuk menggulingkan dinasti Manchu yang telah memerintah Cina sejak tahun 1644. Dalam masa itu, usaha yang telah diambil untuk memulihkan kekuasaan kerajaan Manchu menerusi gerakan Islah dan gerakan pembaharuan Manchu. Gerakan revolusioner yang berkembang di bawah pimpinan Dr. Sun Yat-sen telah menyebabkan kemunculan gerakan tersebut. Revolusi Cina telah berjaya menumbangkan kerajaan Manchu apabila Maharaja Xuanzang turun daripada takhta pada 12 Februari 1912. Faktor yang pertama adalah kelemahan kerajaan Manchu. Pada pertengahan abad ke-19 lagi, kerajaan Manchu telah mengalami kemerosotan. Antara kemerosotan kerajaan yang jelas ketara dari segi aspek pentadbiran dan ketenteraan. Kelemahan dalam bidang pentadbiran yang dapat dilihat adalah seperti pegawai kerajaan Manchu tidak cekap menjalankan pentadbiran. Kerajaan juga tidak mengambil langkah untuk membaiki taraf hidup rakyat. Selain dari itu, kerajaan juga tidak menjaga kebajikan rakyat. Kelemahan-kelemahan kerajaan Manchu dalam bidang ketenteraan adalah kekalahan kerajaan Manchu dalam peperangan seperti Perang Candu pertama dan kedua, dan juga Perang Cina-Jepun 1894 sehingga 1895. Selain dari itu, kerajaan juga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian yang berat sebelah dengan kuasa-kuasa barat seperti Perjanjian Nanking 1842 dan Protokol Boxer 1901. Faktor yang kedua adalah ketiadaan pemimpin yang cekap. Maharaja Dowager dan Maharaja Guangxu telah meninggal dunia pada tahun 1911. Selepas kematian Dowager, Xuanzang yang berusia 3 tahun telah dilantik sebagai Maharaja. Manakala ayahnya, Putera Chun, dilantik sebagai pemangku raja. Seterusnya adalah sentimen anti-Manchu. Sentimen anti-Manchu yang amat menebar dalam kalangan orang Cina turut menyumbang kepada pencetus Revolusi Cina 1911. Gerakan anti-Manchu telah dilancarkan oleh orang Cina untuk bertujuan menggulingkan dinasti Manchu dan mengembalikan pemerintahan dinasti Ming. Gerakan ini telah dilancarkan oleh golongan yang masih setia kepada dinasti Ming. Sejak tahun 1644, orang Cina menubuhkan pakatan-pakatan sulit untuk melancarkan pemberontakan bagi menggulingkan dinasti Manchu. Antara pemberontakan anti-Manchu yang telah dijalankan adalah pada 1673 sehingga 1681, pemberontakan kongsi gelap Three Foundries. 1796 sehingga 1804, pemberontakan Teratai Putih. 1850 sehingga 1864, pemberontakan Taiping. Pemberontakan anti-Manchu meletakkan asas kepada pencetusan Revolusi Cina 1911. Faktor yang seterusnya adalah masalah ekonomi.
Salah satu faktor yang menyebabkan tercetusnya Revolusi Cina 1911 adalah masalah ekonomi yang berlaku semasa pemerintahan Manchu. Kejadian banjir dan kemarau yang berlaku antara tahun 1910 sehingga 1911 menjejaskan pengeluaran hasil pertanian. Ini menyebabkan kebuluran di wilayah-wilayah seperti Jiangsu, Shantung, Anhui, Zhejiang, dan Hubei. Masalah ekonomi bertambah buruk apabila kerajaan Manchu mengenakan cukai yang tinggi. Cukai yang tinggi menambahkan penderitaan rakyat sehingga mereka terpaksa menggadaikan tanah mereka kepada tuan-tuan tanah. Dapat disimpulkan, antara faktor-faktor tercetusnya Revolusi Cina adalah disebabkan ketidakpuasan hati rakyat Cina dengan sistem pemerintahan dinasti Manchu.